لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 22. Surat 22, baris yang ke-10 daripada bawah. Muka surat 22, baris ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Syahdan, bahawasanya mungkin itu bersamaan wujudnya dan adamnya. Bahawasanya mungkin, mungkinun, mungkinat, mungkinun, mungkinat. Bahawasanya mungkin. Mungkin ni bahasa Arab dah, bukan mungkin. Ming waw nge kaf ye nun itu bahasa Malaysia. Mungkin mim mim kaf nun. Mungkin itu bersamaan wujudnya, adanya, dan adamnya dan tiadanya. Mungkin ni mastawa alaihi wujuduhu wa adamuh, barang yang bersamaan oleh adanya dan tiadanya, itu mungkin. Dengan bahawa ada akal boleh terima, tiada akal boleh terima. Jadi mumkinun, jaizun, satu makna lah. Jaiz ni perkara yang harus ada, perkara harus tiada. Ada akal boleh terima, tiada akal boleh terima, itu mumkinun. Apa di mumkinun? Selain daripada yang wajib ada, selain daripada yang mustahil ada, itu mungkinun belaka lah. Mungkinun ni selain daripada yang wajib ada. Yang wajib ada zat Allah, yang wajib ada sifat Allah. Selain daripada tu, selain daripada yang mustahil. Yang mustahil ni anak Allah, itu bukan mungkinun, itu mustahil. Isteri Allah, itu bukan mungkinun, itu mustahil. Syarik, sekutu, Tuhan yang kedua selain Allah, itu bukan mumkinun, itu mustahil. Jadi mumkinun, jaizun, satu makna. Apa benda mumkinun? Selain daripada yang wajib ada dan yang mustahil ada. Dua tu. Selain daripada dua tu, mumkinun. Mumkinun belaka lah. Kita ni ada, tiada, mumkinun. Apa yang berlaku pada kita ni mumkinun. Ada ni. Kalau kata kita sekarang diam, mungkinun, akan diterima. Sekarang kita dikatakan gerak, mungkinun. Sekarang kita dah kenyang ke, dah lapar ke, ni dahaga ke, mungkinun akan diterima. Kenyang mustahil pada akal, mustahil apa mungkinun lah. Kenyang, lapar, mungkinun lah. Itu mungkinun. Pada ni. Jadi mungkinun ni bersamaan antara wujudnya dan adamnya. Tetapi ni lagi sini. Sebab mungkinun ni kita bicara sifat harus bagi Allah. Harus bagi Allah mengadakan mungkin ataupun meniadakan mungkin. Itu sifat harus. Tapi sekarang ni bicara dalil bagi sifat yang harus pada akal. Allah mengada tiap-tiap mungkin ataupun Allah tidak mengadakan tiap-tiap mungkin. Ini bicara sekarang dalil bagi sifat yang harus pada akal. Yang mana sifat yang harus pada akal adalah kesudahan pembicaraan berkait dengan Allah Ta'ala. Sebab nanti masuk pada bicara Rasul pula. Masuk pada bicara Rasul. Berkait dengan bicara berkait dengan hak berkait dengan bicara Allah Ta'ala ni 20 sifat yang wajib,
20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. Jadi bicara harus yang terakhir ni. Apa dia harus pada akal? Harus Allah mengadakan mungkin dan meniadakan mungkin. Apa dia mungkin? Dan jangan lupa juga pula, dahulunya kudrah iradah pun bertakluk kepada mungkinun juga. Wal qudratu wal iradatu al muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Dahulu kudrah dan iradah bertakluk keduanya kepada sekalian mungkin. Ini mungkin. Takluk kudrah iradah itulah rukun iman yang ke-6, qada dan qadar. Itu poin dia. Qada qadar. Allah menentukan pada azal, Allah mengadakan akan mumkinun. Allah menentukan pada azal, Allah mengadakan sampai masa akan perkara yang mungkinun. Qada qadar tidak berkait dengan perkara yang wajib. Qada qadar tidak berkait dengan perkara mustahil. Bukan kata qada Allah menentukan pada azal Allah ada. Allah menentukan pada azal Allah kekal. Allah menentukan pada azal Allah mendengar dan melihat. Ada. Qada Allah akan perkara yang mungkinun. Hak berkait dengan Allah Ta'ala tu hak wajib. Tak berkait dengan qada Allah. Tak berkait dengan perkara mustahil. Bukan kata Allah menentukan pada azal anak Allah tiada. Allah menentukan pada azal isteri Allah tiada. Ada. Qada tidak berkait dengan perkara mustahil. Jadi bicara bab qudrah iradah bertakluk kepada perkara mungkinun. Qada menentukan akan perkara mungkinun ada ataupun tiada. Qadar perbuatan Allah. Allah yang mengadakan mungkinun, Allah yang meniadakan mungkinun. Ini hak berkait dengan tajuk perkataan mungkinun. Sekarang bicara sifat yang harus. Dalil bagi sifat yang harus. Harus Allah mengadakan mungkinun atau meniadakan mungkinun. Allah mengada, akal boleh terima. Allah tidak mengada, akal boleh terima. Akan mungkinun. Bukan yang wajib, bukan yang mustahil. Balik pada kudrah iradah bertakluk kepada sekalian perkara mungkinun. Jadi mana apa? Qada qadar akan perkara mungkinun. Jadi perkataan mungkinun tu kena ingatlah. Kita mengaji kaedah sifat 20 ni. Wal qudratu wal iradatu al muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Dan kudrah dan iradah bertakluk keduanya akan sekalian perkara yang mungkin. Apa mungkin? Yang bersamaan oleh adanya dan tiadanya. Bersama dengan apa? Samalah. Ada akan boleh terima, tiada akan boleh terima. Itu mungkin. Jadi bicara sekarang harus Allah mengadakan mungkinun. Harus Allah tidak mengadakan mungkinun dengan bahawa Allah mengadakan akal boleh terima, Allah tidak mengadakan akal boleh terima. Haru-haru ni kira asal je. Kira asal. Tetapi jika sudah ta'aluk kudrah ta'ala. Tetapi jikalau sudah ta'aluk kudrah Allah Ta'ala pada menjadi akan dia akan mungkinun, maka iaitu mungkinun wajib jadinya. Tak ada harus dah. Harus mengada macam mana? Kalaulah sudah ta'aluk kudrah pada menjadikan mungkinun, maka iaitu mungkinun wajib jadinya. Wajib apa? Wajib syarak ataupun wajib akal aridi. Dan jikalau tiada wajib jadinya, sudah ta'aluk kudrah tapi tiada wajib jadinya, nescaya lemahlah ia Allah. Nescaya lazimlah ia ya Allah lemah. Dan lemah atas Allah Ta'ala pada menjadikan itu mustahil. Tibaran telah terdahulu bicaranya pada bicara sifat kudrah.
Jadi harus mengada meniada ni, ini dipanggil harus akal zati, hak asal lah. Jangan hak aridi. Aridinya arid ni tilik kepada janjian Quran. Tak ada haru-haru dah lah Quran janji macam mana. Ni. Dan kita disebut tilik kepada taksis ilmu, taksis iradah dan ta'alluq ilmu. Tu biasanya kita sebut. Bukan kepada ta'alluq kudrah. Sebab ta'alluq kudrah mengada ni sampai masa. Maknanya kalau tilik kepada taksis iradah, qada' kasih iradah ni. Sebab iradah ta'alluqnya taksis. Taksis dengan makna menentu. Menentu oleh Allah yang bersifat iradah, itu namanya qada'. Kalau tilik kepada qada Allah Ta'ala pada azal, yang muafakah dengan ilmu Allah pada azal, tak ada haru-haru dah. Allah menentukan pada azal, ada. Allah mengetahui pada azal, ada. Sampai masa kudrah mengadakan, wajib. Bukan harus dah. Ada ni. Wajib syarak ataupun wajib akal aridi. Hak haru-haru ni tilik asal. Harus akal zati. Allah nak mengada, hak dia. Allah tidak mengada, hak dia. Haruslah. Mengada, tidak mengada ni bukan kata Allah telah menentukan pada azal. Pandang situ tak ada lah haru-haru ni. Sebab haru akal ni pada hakikatnya, pada wakil tak ada haru-haru. Sama wajib ada ataupun wajib tiada, sebagaimana qada iradah Allah, sebagaimana ta'alluq ilmu Allah. Kalau Allah menentukan pada azal ada tu wajib, sebagaimana Allah mengetahui akan ada. Kalau Allah menentukan pada azal tiada tu wajib, sebagaimana mengetahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai masa kudrah yang mengada, kudrah yang meniada. Tilik sini tak ada dah haru. Dia tak ada haru. Dia ulama masih lagi datangkan sifat haru ni. Ni tilik pada asal lah ni. Tak ada dah kalau tilik kepada iradah ilmu, tak ada dah haru-haru ni. Ulama datangkan haru pada akal ni, dia ada dua kerana. Yang pertamanya nak menolak Mu'tazilah. Waktu wajib bagi Allah, waktu wajib bagi Allah. Tak haruslah tolak Mu'tazilah. Mu'tazilah wajib lah ke? Wajib Allah jadikan makanan untuk hamba dia. Allah jadikan manusia, betul? Wajiblah Allah sediakan dengan makanan. Ni kita boleh makan hari kan? Wajib atas Allah Ta'ala. Ni Mu'tazilah. Sebab apa? Dah Allah buat kita kan? Lepas tu ramai manusia yang tak ada makanan tu. Tak ada makanan tu contohnya kerana berperang. Berperang Allah tidak menentukan perkara buruk. Mu'tazilah pula. Jadi hak tak ada makanan kerana peperangan. Hak tu tak berkait dengan Allah Ta'ala. Sebab tak ada makanan berpunca daripada berperang. Berperang perkara buruk. Perkara buruk Allah tidak menentukan. Itu Mu'tazilah. Satu lagi yang didatangkan sifat haruh ni, nak melengkapkan, nak menyempurnakan sifat istighna Allah, sifat terkaya Allah. Kalau kita letak wajib Allah mengada, wajib Allah meniada, istighna duduk mana? Terkaya Allah duduk mana? Macam kita kan wajib itu, wajib ini, jangan itu, jangan ini. Macam mana kita? Terkaya kita? Dah sekat kita. Sekat lah. Waktu wajib, waktu wajib, waktu jangan, waktu jangan. Dah sekat kita. Jadi kalaulah tidak didatangkan sifat haru, tak akan sempurnalah sifat istighna. Terkaya Allah daripada segala-gala. Itu didatangkan sifat haru. Tapi kalau balik pada hakikat, pada wakil, Allah telah menentukan pada azal, Allah telah mengetahui pada azal, sampai masa kudrah yang mengadakan, tak ada dah haru mengada, haru meniadanya. Itu telik asal je. Tapi kitab ni sebut berkait dengan jika sudah ta'alluq kudrah. Ta'alluq kudrah ni yakni kemudian daripada ta'alluq ilmu dan ta'alluq iradah.
Ta'alluq kudrah ni kemudian daripada ta'alluq ilmu dan ta'alluq iradah. Allah mengetahui pada azal perkara itu akan ada. Allah menentukan pada azal perkara itu akan ada. Sampai masa wajib Allah mengadakan. Kalau Allah tidak mengadakan, jadi lemah ataupun lupa Allah Ta'ala pula ni. Kalau tilik situ. Jadi ta'alluq kudrah ni, jikalau sudah ta'alluq kudrah, yakni kemudian ada ta'alluq ilmu dan ta'alluq iradah. Dia kalau susung ilmu, iradah, kudrah, kalau susung. Allah mengatakan pada azal perkara itu akan ada ke tiada ke samalah. Kita bagi pada satu je. Allah mengetahui pada azal perkara itu akan ada, dan Allah menentukan pada azal perkara itu akan ada, sebab ilmu iradah dia berlaziman. Ta'alluq tanzizi koding belaka, mengetahui sedia kala, menentukan sedia kala. Tak ada ni. Dua tu berlaziman. Tapi kalau kita susung mengetahui dan menentukan, itu susung nak faham sini je. Antara mengetahui dengan menentukan, azali belaka, tak ada yang pertama, tak ada yang kedua. Kalau kita susung, kalau kita tahu molek-molek, tahu molek-molek, barulah kita menentu. Kalau kita susung sungguh. Selagi tak tahu molek-molek, kita tak berani nak nentu. Nanti dulu. Dah netu netak keputusan dah. Nanti dulu. Saya nak tahu biar jelas dulu perkara tu. Barulah saya berani nak netu, nak netak keputusan. Itu kita. Kita tahu, kemudian kita netu. Memang susung. Tapi tahu Allah pada azal, menentu Allah pada azal. Dia tak ada susung. Tapi nak nampak di akal, Allah mengetahui pada azal, kemudian Allah menentu. Kemudian macam mana Allah menentu pada azal juga, sedia kala juga nak kemudian macam mana. Kemudian pada ta'akul dia. Jadi Allah menentu ilmu, Allah mengetahui ilmu, kemudian Allah menentu iradah, sampai masa kudrah mengadakan. Dia ilmu, iradah, kudrah. Tapi susunan sifat 20 dia pusing. Dia kalau susung mengetahui, menentu, menjadikan, itu qada qadar, rukun kenal. Qada qadar gitulah. Qada apa dia? Allah menentu pada azal sebagaimana Allah mengetahui. Atau qada. Qadar, kudrah. Jadi ilmu, iradah, kudrah. Itu kalau rukun kenal. Sebab rukun kenal dia akan bicara hak ilmu iradah dahulu, qada, kemudian baru bicara qadar, bahagian kudrah. Tapi sifat 20 dia tukar, dia pusing. Dia mulai dengan kudrah dulu, Allah menjadikan. Dia mulai dengan Allah menjadikan. Itu sifat 20. Jadi kalau kita ni bicara rukun iman dengan sifat 20 molek-molek, rukun iman yang ke-6 comel latih. Sebab apa? Sebab dua. Mula-mula rukun yang ke-6, qada, iradah, ilmu, qadar, kudrah. Mari sifat 20, dia mai kat ni pula. Mari daripada kudrah, iradah, ilmu. Makna pun kita ngaji rukun yang ke-6 ni, kok depan dan kok belakang. Kok depan qada, qadar. Kok belakang qada, qada. Dia letak kudrah dulu, sifat 20. Qadar, qada, barulah iradah, ilmu. Kalau hukum yang ke-6 dia mai ikut depan, qada dahululah. Sebab qada umpama pelan, qadar umpama pelaksanaan. Jadi bicara pelan hak azali dululah, baru bicara pelaksanaan hak sekarang. Jadi ambil ikut depan. Tapi sifat 20 dia ambil ikut belakang. Dia ambil qadar dahulu, kudrah, barulah qada, iradah, ilmu. Dua segi dia ambil tu. Kalau ngaji rukun yang ke-6, ngaji sifat 20, comel lah. Hak rukun yang ke-6 qada, qadar. Jadi sifat 20 dia mulai dengan wahdaniyah, sifat yang ke-6. Wahdaniyah pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Apa dia wahdaniyah pada perbuatan? Semua yang berlaku perbuatan Allah, itu wahdaniyah pada perbuatan. Semua yang berlaku perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan. Faham? Macam mana keesaan pada zat? Zat Allah Ta'ala juga Tuhan. Tak ada zat Tuhan yang lain
selain daripada Allah Ta'ala. Itu keesaan pada zat. Mudah. Itu mudah. Orang Islam sama saja. Hanya Allah jua Tuhan. Hanya Allah jua Tuhan. La ilaha illallah. Itu mudah. Keesaan pada zat. Apa makna keesaan pada perbuatan? Keesaan pada perbuatan, yang perbuat hanyalah Allah Ta'ala. Yang perbuat hanyalah Allah Ta'ala. Ini payah. Sebab apa? Sebab pada zahirnya, makhluk yang perbuat, hamba yang perbuat, kita yang buat. Gerak diam kita yang buat, bangun duduk kita yang buat. Dah. Keesaan pada perbuatan, hanya Allah yang perbuat. Makhluk tak ada perbuatan. Malaikat, makhluk lemah, tak ada perbuatan. Para anbiya, para nabi, makhluk lemah, tak ada perbuatan. Yang berlaku pada perbuatan malaikat, itulah perbuatan Allah. Yang berlaku pada perbuatan anbiya, nabi-nabi, itulah perbuatan Allah. Ini payah. Mudah pergi pada mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada zat. Ada Tuhan yang kedua? Tak ada. Gitu tak ada. Tak ada kat Islam. Tuhan ada dua. Tak ada. Tapi perbuatan selain perbuatan Allah ada. Dia mana mensyirikkan Allah pada perbuatan? Ada. Keesaan pada perbuatan, wahdaniyah pada zat, hanya Allah jua Tuhan. Wahdaniyah pada perbuatan, hanya Allah yang perbuat. Selain dari Allah, makhluk lemah. Walaupun makhluk itu malaikat. Mati di keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan. Allah yang perbuat. Allah mana yang perbuat. Dia pun ambil sifat kudrah yang ketujuh. Itu kaedah sifat 20. Allah sifat kudrah lah. Yang keesaan pada perbuatan. Allah perbuat begitu je. Sebagaimana Allah kehendak pada azal. Sifat yang ke-8 sifat iradah. Allah kehendak sebagaimana Allah mengetahui. Sifat yang ke-9 sifat ilmu. Itu sifat 20. Yang pertama sifat 20 ni diambil daripada wahdaniyah, permulaan, pergi pada kudrah. Yang keduanya sifat 20 ni dia nak bicara hak zahir dulu. Nak bicara hak zahir dulu. Sebab zahir nak berlaku ni. Ni mati hak zahir dulu. Pandai ni? Mati hak zahir dulu ni. Hak zahir ni jadi bolong orang. Hak zahir ni bolong pada hak zahir ni bolong. Sebab hak zahir ni makhluk yang buat. Tadi kerana nak mati di tauhid, wahdaniyah pada perbuatan, maka bicara kudrah, iradah, ilmu. Satu laginya, kenapa dia mulai dengan bicara kudrah dalam sifat 20? Sebab nak mati hak zahir ni, Allah mengetahui pada azab, itu tetap dah. Itu ghaib, mati itu mudah je. Ni hak zahir, hak zahir. Hak zahir macam mana? Hak zahir. Hak zahir yang berlaku ni makhluk hak zahir ni. Nak mati hak zahir dulu. Hak zahir yang berlaku ni bagaimana? Mari daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Nak pergi mati tu. Pergi mati tu. Sebab orang banyak karuk ni hak zahir. Nak banyak karuk ni. Ada keadaan sifat 20. Barakahnya ulama-ulama susun. Dia kena petikanlah keadaan sifat 20 ni. Jadi nak mati dulu permulaan tadi wahdaniyah. Tauhid. Ni tauhid ni. Tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan, musyrikun dia panggil. Musyrikun ni bukan hanya penyembah berhala. Itu musyrik pada zat. Termasuk musyrikun, orang yang menyekutukan Allah pada perbuatan. Dia berpegang selain Allah ada perbuatan juga. Makhluk ada perbuatan dia sendiri. Allah perbuatan Allah nah. Makhluk perbuatan makhluk yang ganggang-ganggang, yang kecil-kecil. Allah perbuatan yang kasar-kasar, yang besar-besar. Ni mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ni musyrikun. Ni tak ada ni. Bukan kata tidak akan dapat keampunan malam di 10 Syaban. Sembahyang puasa pun tak akan diterima. Kan malam di 10 Syaban kan malam keampunan kan. Orang yang menyekutukan Allah tak ada keampunan dia ni. Bukan masalah keampunan. Sembahyang puasa pun Tuhan tak akan terima. Tak ada bahagian dia. Neraka kekal selama-lamanya. Hak musyrik ni, musyrikun pada perbuatan. Jadi hak zahirnya, hak zahir mati dulu. Semua yang berlaku ni adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Ni. Kemas sini, kemas. Kudrah ni, kudrah. Lepas tu kemas pula sifat mustahil. Lawan pada sifat kudrah, ajzum, lemah. Apa makna lemah? Ada tiba-tiba perkara yang berlaku tu dah. Hak tu kecil sangat tu. Hak tu ringan sangat tu. Hak tu remeh sangat tu. Hak tu simple sangat tu. Allah bukan Allah buat.
Bukan Allah buat. Dah ringan je, kecil je, simple je. Berilah pada makhluk etik berperanan. Beri tugas kecil, jangan beri tugas besar. Dia hak simple kecil ni makhluk yang buat. Berarti Allah lemah. Bukan Allah bersifat dengan kuasa seumpama tu. Dah sifat kuasa macam mana? Hak berlaku semua perbuatan Allah. Itu sifat kudrah. Lemah macam mana? Ada perkara berlaku yang bukan perbuatan Allah. Lemah ni bukan makna lemah dia boleh buat langit bumi. Lemah dengan bahawa ada juga perkara yang berlaku yang bukan perbuatan Allah. Langit bumi perbuatan Allah. Tapi ada perkara kecil-kecil, simple-simple, mudah-mudah ni Allah serah pada makhluk yang berperanan buat sendiri. Allah tidak buat. Itu makna apa? Lemah. Biar faham. Kuasa Allah macam mana? Lemah Allah sebab mustahil macam mana? Barulah Allah mengada segala-gala ni. Sebagaimana Allah menentukan pada azal atau ghaib. Allah menentukan pada azal iradah. Sebagaimana Allah menentukan pada azal ilmu. Itu susunan sifat 20. Kemas ini tak ada apa dah lah. Hak rukun kenan. Hak banyak terpeso sekarang. Sebab apa? Sebab itu kemas kaedah sifat 20. Ngapa? Sebab 20 budak umur 5-6 tahun. Sekolah pasti boleh ngapa. Dah wujud kidang bakoknya waktu. Ada ni. Tu ngapa? Tu hak pekat. Tadi kecil sangat. Perincian untuk fardu ain. Perincian comel tu. Orang kemas. Qudrah, iradah, ilmu. Tapi kalau balik kepada kebat kenal, dah. Iradah ilmu dulu, qada, baru lagi pada kudrah, qadar. Jadi sini ni dia pergi pada kudrah. Jikalau sudah ta'alluq kudrah, ta'alluq kudrah ni yakni kemudian daripada ta'alluq ilmu dan ta'alluq iradah. Kalau pergi situ tak ada harus dah lah. Jikalau sudah ta'alluq kudrah iradah pada menjadi akan dia akan mungkin, maka iaitu itu mungkin wajib jadinya. Wajib jadinya jadi mungkin. Sama ada wajib syarak ataupun wajib akal aridi. Tilik kepada taksis iradah dan ta'alluq ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada dalam haru-harunya. Contoh ni, kita sekarang berada di Masjid Nibung. Mungkin no? Ada Masjid Nibung, akal boleh terima. Duduk bersembang di rumah pun akal boleh terima. Bebas kan? Nak duduk masjid pun boleh. Iktikaf, belajar fardu ain tauhid. Nak duduk rumah sembang pun boleh. Hak duduk rumah sembang tu ketua keluarga. Orang mengajar pun tak peduli. Hak bersembang di rumah tu keluarga tu, dia akan bawa keluarga dia, tak peduli hak ilmu fardu ain tauhid. Itu keluarga yang tak peduli akidah. Akal boleh terima belaka tu mungkin belaka. Akal boleh terima. Duduk masjid ke, duduk bersembang di rumah ke, tunjuk contoh pada anak bini. Bukan kata belajar fardu ain tauhid ni satu keluarga nak belajar. Satu keluarga ni tunggu malam nisfu Syaban. Tunggu malam nisfu Syaban penuh lah. Habis sekeluarga lagi. Sebab apa? Hak wajibnya nisfu Syaban. Atau wajib fardu ain. Wajib fardu ain nisfu Syaban. Penuh lah marinya. Habis anak bini bawa belaka. Hak duduk mengajar fardu ain tauhid ni, tak wajib-wajib pun. Nak sembahyang saja je. Dia ni. Ada ni. Ni tunjuk contoh kepada keluarga seumpama tu. Habis cerita dah. Akhirnya sendiri pegangan tak betul. Keturunan anak cucu pegangan tak betul. Mati dalam sesat. Kemudian anak cucu pula tak bawa pahala pun kepada kita. Atau habis cerita lah. Kesalah kalau kata malam semua Syaban wajib. Tak salah dah. Kau tak wajib takkan marah-marah. Habis anak dara mari belaka. Berjujur. Wajib lah tu. Sebagaimana ramah ada hari Jumaat. Ramah hari Jumaat. Sebab apa? Wajib fardu ain atas lelaki Jumaat tu kena majmu'ah. Jumaat. Sebab tu ramah hari Jumaat. Kalau sembahyang Jumaat tu bukan wajib fardu ain. Jumaat tu macam sembahyang zuhur je. Ramah. Kalau Jumaat macam sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur ramah? Tak ramah sembahyang zuhur. Tapi kenapa Jumaat ramah? Jumaat wajib fardu ain. Berjemaah Jumaat syarat sah sembahyang Jumaat.
Atau ramal. Sebab tu kalau kata ramal bulan Syaban, wajib itu. Kalau tak wajib tak ramal gitu. Tak sudah marah lah. Memang wajib lah kau main ramal tu. Mari kita tahu. Kita bukan jahil sangat. Memang kita tahu dah sunat. Jadi hak sunat sungguh mari. Alhamdulillah. Hak wajib lagi sungguh mari. Tahu betul. Orang Syaban sungguh dia mari sebab sunat. Hak malam wajib, malam belajar fardu ain lagi disungguh. Tahu betul. Tapi kalau hak malam hak wajib, kuliah hak wajib tahu mari, hak ibu Syaban penuh, mana hak belajar tu tak wajib. Ibu Syaban hak wajib. Baru betul kalau hak gitu. Dok, ibu Syaban ni sunat, kita nak amal ibadah, malam penuh barakah, malam penuh keampunan. Hak sunat kita sungguh, hak wajib belajar fardu lah kita lagilah sungguh. Baru betul. Hak saya kata tadi ni, ibu Syaban tu wajib sebab ibu Syaban je mari. Malam mengajar tak peduli. Maknanya belajar tu tak wajib, ibu Syaban wajib. Betul lah. Ibu Syaban sunat, dah sunat apa ramai sangat. Kita nak buat keluarga pada amal ibadah. Daripada ilmu macam mana keluarga kita? Ilmu macam mana keluarga kita? Ilmu akidah macam mana? Ilmu tauhid, ilmu pegang macam mana keluarga kita? Memanglah kita tahu. Tak ada seorang pun kata ibu Syaban tu wajib. Semua kata sunat belaka. Tapi buat tu seolah-olah wajib. Tak mari dosa, tak mari. Wajib macam Jumaat tu lah. No, masjid Jumaat sebab apa? Wajib. Jadi gitulah juga. Seolah-olah Jumaat tu memang wajib. Dan Syaban ni tak ada. Jahil benar kalau kata wajibnya. Orang tahu belaka lah sunat. Tapi buat tu. Hak wajib laginya tarawih. Wajib ke tu? Tak ada seorang kata tarawih wajib. Tahu dah. Sunat. Dah sunat. Kita nak amal ibadat. Bagus lah. Tapi macam dengan ilmu. Hak wajib. Macam dengan ilmu. Ilmu orang mengajar. Awak pekak je. Awak pekak lah. Kalau awak pekak dengan ilmu, pada masyak akan jadi pekak. Awak buta dengan ilmu, pada masyak akan jadi buta. Ingat baik. Atau ni awak pekak je. Awak dek je. Sampai di hari akhirah, pekak lah jadinya. Dari segi akal kita boleh terima. Kalau pagi ni kita berada di Masjid Nibung, akal boleh terima. Kalau pagi ni Allah letak lain, akal boleh terima. Pada ni pagi ni Allah letak di rumah sebab dak sihat kita ni. Allah jadikan kita dak sihat pagi ni. Maknanya akal boleh terima. Dak sekarang ni sebelum ni kalau kata pagi Jumaat ni Allah jadikan kita berada di Masjid Nibung, akal boleh terima. Allah jadikan kita berada di rumah sebab Allah jadikan kita tak sihat, akal boleh terima. Ini asal. Tilik kepada, pandang kepada qada taksis iradah, ta'alluq ilmu Allah Ta'ala. Macam mana Allah menentukan pada azal subuh ni duduk mana? Duduk Masjid Nibung. Allah mengetahui pada azal subuh ni kita ada Masjid Nibung, maka wajiblah Allah yang bersama kudrah menjadikan kita berada Masjid Nibung. Tiba wajib tu kemudian selepas tilik kepada taksis iradah dan juga ta'alluq ilmu Allah Ta'ala. Tilik situ. Asalnya akan boleh terima belaka. Allah nak jadikan kita berada di mana-mana. Pandai ni. Tapi kalau tilik kepada hak taksis iradah dengan ta'alluq ilmu sampai masa kudrah yang menjadikan, tak ada harus dah kalau tilik situ. Hak asal. Tak ada ni. Ni hak bicara bab ni taksis iradah, ta'alluq ilmu dan ta'alluq kudrah, 3. Yang dahulu bicara berkaitan dengan janjian Quran. Berkait dengan janjian Quran. Pergi pada bicara orang yang beriman dan beramal soleh. Janjian Qurannya macam mana? Pahala syurga lah. Orang yang kafir ni bukan penyembah berhala saja kafir ni. Termasuk orang Islam, sembahyang tak tinggal, tapi berakidah dengan akidah yang kafir. Tu janjian Quran, neraka khalidina fiha abada, kekal. Tu janjian Quran. Orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang beriman tapi yang banyak dosa. Dia kena pecah tiga golongan. Kita bicara melepas. Pecah 3 golongan.
Orang ni mati beriman dan beramal soleh. Orang ni mati dalam keadaan kufur. Mati kafir. Sama ada dia penyembah berhala ataupun dia orang yang orang Islam akidah kafir, ataupun orang Islam akidah dak kafir, dosa banyak, pada masa nak mati tercabut iman, mati kafir juga oleh azabillah. Ni yang kedua. Yang ketiga, dia dosa banyak, alhamdulillah Tuhan selamatkan dia. Pada masa dia mati, iman dia tak cabut. Mana apa? Dia mati hal tak ada beriman, tapi dosa banyak. Tiga golongan ni. Golongan pertama, janji Al-Quran, syurga. Golongan kedua, kafir, janji Al-Quran, kekal neraka. Beriman tapi banyak dosa. Kalau Allah kehendak mengampuni, dia akan masuk syurga. Kalau Allah tidak kehendak mengampuni, dia akan ke neraka dahulu, sekadar dosa dia banyak mana. Ini kepada janji Al-Quran. Tapi balik kepada hukum akal. Hukum akal kan? Hukum akal, hak zati, hak asal kan? Harus belaka? Harus belaka? Harus pada akal. Akal boleh terima. Sebab apa? Hak Allah Ta'ala belaka. Hak Allah Ta'ala belaka. Dia beriman beramal soleh, qada qadar bukan hamba pun. Dia kafir, qada qadar bukan hamba pun. Dia buat maksiat, qada qadar bukan hamba pun. Tengok. Lepas tu syurga, hak Allah Ta'ala. Neraka, hak Allah Ta'ala. Allah nak bawa siapa ke syurga? Allah pun nak bawa lah barang milik dia. Orang beriman, beramal soleh, Allah nak bawa syurga. Orang kafir, Allah nak bawa syurga. Orang yang beriman, banyak dosa, Allah nak bawa syurga. Barang milik dia. Pasal ni. Neraka pula, Allah nak bawa siapa? Allah bawa lah barang milik dia. Allah nak bawa neraka ni, orang ni beriman, beramal soleh. Beriman soleh, bukan hak dia pun, hak Allah Ta'ala. Allah nak bawa neraka. Neraka barang milik Allah, pada Allah ni. Itu tilik asal, tilik asal. Tilik kepada kekuasaan Allah, pemilikan Allah. Bawa lagi selapis lagi, Quran sebut macam mana. Itu janji Al-Quran. Bawa lagi pada janji Al-Quran. Hak asal tu harus belaka. Bawa lagi pada janji Al-Quran. Harus bicara melepas. Bila tilik pada janji Al-Quran, Quran janjinya orang yang beriman dan beramal soleh balasan syurga, maka wajib syarak, wajib akal aridi. Orang yang beriman beramal soleh tadi dimasukkan ke syurga. Sebab Quran janji dah. Dan kita kena ingat, apa yang Quran janji, itulah yang Allah qadakkan pada azal. Apa yang Quran janji, itulah qadak pada azal. Ada. Quran janji, Quran ni kalamullah. Kalamullah janji, itulah qadak azal. Takkan kalamullah bohong pula. Qadak azal lain, Tuhan kata lain. Mustahil gitu. Macam manusia lah. Hak dia rancang lain, hak dia cakap lain. Tu manusia bohong. Hak dia punya perancangan, hak dia punya jalan, gelak gambar. Tapi cakap, cakap pasal lain. Tahu orang bohong pelik apa? Kalau manusia bohong tak pelik. Cuma yang peliknya, orang yang kena bohong tu pelik. Orang bohong tak pelik. Hak pelik, orang hak kena bohong berulang-ulang kali, manis dia kena bohong. Itu pelik. Hak dia mutus letak, hak dia rancang lain, hak dia cakap depan orang lain. Tak. Apa yang ada dalam Quran kalamullah, itulah qada azali. Bila Quran menyatakan orang beriman, beramal soleh akan dimasukkan ke syurga, itulah qada azali. Allah menentukan pada azal, memang orang yang Allah qadakkan pada azal beriman, beramal soleh, Allah qadakkan pada azal dia di syurga. Al-Quran kata itulah sebagai qada azali. Tapi tilik pada fokus Quran dulu. Orang hak mati kafir, tu memang innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa mereka yang menyentuhkan Allah Ta'ala. Allah tidak akan mengampuni. Jadi orang yang mati kafir ni wajib syarak, wajib akal aridi, kekal neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah pergi kepada orang yang beriman tapi banyak dosa. Harus syarak, harus akal aridi. Allah ampuni dengan dosa dia itu, Allah masukkan ke syurga. Harus syarak, harus akal aridi, Allah tidak mengampuni. Maka dia akan dimasukkan ke neraka terlebih dahulu, sekadar sebanyak mana dosa yang ada, akhirnya akan ke syurga sebab dia orang beriman. Atau bicara mau lepas.
Satu, tilik kepada janjian Quran. Ni pula ni, tilik kepada ta'alluq qudrah. Yakni kemudian daripada tilik, ta'alluq, iradah dan ilmu. Kita balik contohlah. Ni pagi ni. Kalau kata tenang begini, akal boleh terima. Turun hujan, akal boleh terima. Mungkin tak? Mana hujan ke, tak hujan ke, mungkin akal boleh terima belaka. Mana kalau kata hujan, boleh terima. Kalau kata tak hujan, boleh terima. Hak adah tengok dalam seminggu ni tak ada hujan, patut adah. Hak adah lama dah tak hujan. Kalau kira adah tak hujan, mana ni? Itu kira adah. Mana? Payung pun boleh tinggal lah, sebab adah tak hujan dah. Tapi akal boleh terima. Hujan ke, tak hujan ke, akal boleh terima. Harus pada akal. Mungkin belaka. Tapi kalau pandang kepada iradah, ilmu, kudrah, macam mana Allah menentukan pada azal? Allah menentukan pada azal, tidak akan hujan. Tak hujan kan? Itu kalau tilik kepada iradah, ilmu, iradah dan kudrah. Ada gitu. Tak ada lah haru-haru ni. Jadi hak haru ni kira pada asal. Harus Allah mengada mungkin, harus Allah meniadakan mungkin. Kira hak asal. Harus akal zati dia panggil. Ni contoh ayat kita nak ambil molek. Bahawasanya mungkinun itu bersamaan, wujudnya ada. Dan adamnya, tiadanya boleh terima belaka. Mungkinun boleh terima belaka lah. Mungkinun ni hujan. Ada hujan, akal boleh terima. Tak ada hujan, akal boleh terima. Itu mungkinun. Tetapi haji kalau sudah ta'alluq kudrah Allah Ta'ala, ta'alluq kudrah ni kemudian ada ta'alluq ilmu dan ta'alluq iradah. Ta'alluq kudrah ni pada menjadi akan dia, akan mungkin, maka iaitu mungkin wajib jadinya. Wajib lah, tak ada harus-harus dah. Wajib syarak atau wajib akal aridi. Kita biasanya nampak hak ukur syarak, hak akal aridi je. Hak akal zati tu kita tak apa tu mana dah. Macam bicara hak tadilah, beriman masoleh. Dah Quran kata mana? Kalau mati kafir, Quran kata mana? Kalau beriman dosa banyak, Quran hadis kata mana? Tu pergi pada hukum syarak, itu bagi hukum akal aridi. Kita banyak di situ dah. Banyak di situ dah. Ada ni. Bicara yang sama itu juga. Macam mana dengan qiyamah? Mungkinun. Macam mana dengan mati? Mungkinun. Qiyamah. Berlaku kiamah, akal boleh terima. Tak berlaku kiamah, akal boleh terima. Mati, mungkinun. Mati, akal boleh terima. Tak mati, akal boleh terima. Tapi kalau tilik kepada janjian Quran, tilik kepada hak iradah ilmu, tak ada lah mungkinun tu. Quran menyatakan kiamah akan berlaku. Maka hak Quran kata kiamah berlaku, itulah hak qada azali. Allah telah menentukan pada azal, Allah mengetahui pada azal dunia akan dihancurkan. Sampai masa kudrah lah yang menghancurkan dunia. Hancur dunia ni tiup sangka kala. Malaikat Israfil, tu pada zahir. Allah perintah malaikat Israfil, tapi hakikatnya yang menjadikan hanyalah Allah Ta'ala yang bersifat kudrah. Tapi kata malaikat Israfil yang meniupkan sangka kala, menghancurkan bumi, itu pada zahir je. Pada hakikinya semua itu datang daripada perbuatan Allah, wahdaniyah pada perbuatan kudrah, iradah, ilmu. Jadi apabila Quran janji kiamat akan berlaku, itulah qada azali. Sampai masa kudrah yang menghancurkan. Tilik situ tak ada mungkin, dah tak ada harus dah lah. Wajib syarak, wajib akal aridi berlakunya kiamat. Hak asalnya mungkin berlakulah. Bersamaan oleh adanya dan tiadanya. Bersamaan oleh ada dan tiada. Dan jikalau tiada wajib jadinya, Allah menentukan pada azal
Allah mengetahui pada azal ada. Sampai masa kudrah tidak mengadakan, tak wajib jadinya. Nescaya lazimlah ia, ya Allah lemah lagi tunya, lemah ke, lupa ke, lalai ke, tu mustahil belaka. Dan lemah Allah Ta'ala pada menjadikan itu mustahil. Seperti barang telah terdahulu bicaranya pada bicara sifat kudrah, pada bicara sifat mustahil iaitu ajzul, lemah. Ni bicara yang halus sedikit lah. Cuma sebagaimana saya sebut sebelum ni, kita kena amati sikit lah. Sebab dalam FB timbul perkataan-perkataan yang mengelirukan. Ada ke Asy'ariyah dia kata, orang yang beriman soleh ni harus je Allah bersyurga, harus Allah berneraka. Orang yang mati kafir, lek-lek kafir betul-betul sampai ke mati, harus Allah bubuh syurga, harus Allah berneraka. Belak punya ajaran. Harus ni harus akal zati je. Sebab apa? Dari beriman soleh kan pun neraka macam mana? Beriman soleh pun Tuhan juga, bukan hak hamba. Hamba la haula wala quwata illa billah. Dah mati kafir tu, oh syurga. Kafir dia pun qada. Hak hukum yang kena jangan lupalah. Baik jahat, baik iman dan taat qada. Jahat kufur dan maksiat qada. Kalau jahat bukan qada tu balik awal dah lah. Tak ada rukun kenang, tak ada tu. Tu tak ada pakai gawam belaka tu. Amal ibadah tu takkan terima. Jadi kalau pegang pakai jahat bukan qada. Sekarang ni dia kafir sampai ke mati. Dah kafir bagaimana? Qada kan? Hamba la haula wala quwata illa billah kan? Lepas tu Allah jadikan dia kafir, Allah nak bersyurga. Barang milik Allah, pelik apa? Tu kan? Buat banding gini boleh tak? Ni banding je ni. Dia pengaruh arahkan dia berlakon. Ada berlakon jadi baik, ada berlakon jadi jahat. Tapi ni boleh kena tak dengan ni? Hak pelakon baik je boleh upah. Hak pelakon jahat boleh upah tak? Dah sekarang ni pelakon kan ada jadi baik, ada hak jadi jahat. Baik jahat pun skrip je, ikut arahan pengaruh je. Maka pengaruh pun upah hak pelakon jadi baik je. Hak pelakon jadi jahat, pengaruh tak upah sebab menjadi jahat. Apa ni? Tak ada orang pelakon jadi jahat lah. Pelakon dia jahat pun upah juga. Pelik apanya? Allah jadikan dia kafir, Allah bersyurga. Pelik apa? Kena jadi contoh hidup. Sekarang ni dia nak skrip dia gitu. Jahat pula. Dia berlakon pula jadi ria. Jumpa dengan orang, orang puan, orang boleh ludah muka dia. Becinya tengok muka dia. Orang ludah. Sebab apa beci? Jahat sangat. Macam kata mokcik, dia berlakon je mokcik. Dah berlakon macam tengok jahat sangat. Dia mana? Dia waktu ni tu pengaruh. Dah dia berlakon jahat, muka pula jahat. Mana lakonan dia ria pula. Mokcik, dia berlakon je jahat. Lepas tu makcik ni kata mana? Lah berlakon tak berlakon pun janganlah jahat sangat. Dah pengaruh sedua jahat sangat. Kan? Ni pukul bini, katok bini. Allah, marah dah dia ni. Tapi nak ceritanya, kalau ikut skrip jahat tu, boleh upah tak? Mahal lagi lah tak upah tak daripada hak pelakon jadi baik tu. Jadi sekarang ni kafir dia tu, hak Tuhan dah ke? Allah bersyurga. Pelik apa? Itu ki asal. Hak dah FB ni dia salah faham lah tu. Kalau gitu kok orang Islam beriman boleh neraka, orang kafir bersyurga. Ki asal. Kemudian Quran beritahu macam mana janjian Quran. Yang Quran beritahu beriman soleh bersyurga. Maka wajib syarak, wajib akal aridi, mati dalam iman dan amal soleh, syurga. Quran janji. Mustahil Quran mungkin janji. Yang Quran janji tu dah qada azali. Orang mati kafir Quran janji macam mana? Neraka kekal selama-lamanya. Surah Bayyinah tu lah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Tu Quran janji. Orang kafir dia akan kekal neraka. Maka orang mati kafir ni wajib syarak, wajib akal aridi kekal neraka.
Mana kena amati jugalah. Kata mari mana dah FB masuk cerita gitu. Dah harus akad zati. Harus Allah mengadakan mungkin. Harus Allah meniadakan mungkin. Itu je. Lepas tu kalau tilik kepada janji Quran, tilik kepada kudrah, mana tilik pada taksis iradah dan takluk ilmu, tak ada haru-haru dah lah. Tak ada haru-haru. Sama ada wajib Allah menjadikan ataupun wajib Allah tidak menjadikan. Yang tilik pada taksis iradah, takluk ilmu pergi kepada takluk kudrah. Ini comel ni dalam kitab Bidayatul Hidayah. Selesailah bicara sifat yang terakhir yang berkait dengan Allah Ta'ala, sifat haru. Tapi bicara sini bicara dalil bagi sifat haru. Selesai, dia akan masuk pada bicara sifat Rasul. Wallahul muwaffiqu a'lam. Bermula Allah yang memberi taufik, yang lebih mengetahui. Wa ammar rusulu alaihimus salatu wassalamu fayajibu fi haqqihim as-sidqu wal amanatu wa tablighu ma umiru bitablighi. Dia masuk pada sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh. Tidak didatangkan sifat fatana. Ini dalam matan Umil Barahin. Tak datangkan sifat fatana, sifat cerdik, sudah masuk pada sifat tabligh, menyampaikan. Kita biasanya pak sidik, amanah, tabligh, fatana. Sini matan Umil Barahin ini sidik, amanah, wa tablighu ma umiru bitabligh. Tabligh je. Mana? Wal fatanatu. Tak ada fatanah sini. Didatangkan 3 sifat yang wajib pada akal atas Rasul-Rasul. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.